Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santapan Diraja sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Raja Negeri Perlis. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat meninggalkan Malaysia selepas menghadiri Majlis Santapan Diraja sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Raja Negeri Perlis. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semalam berkenan berangkat ke Majlis Santapan Diraja sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail Raja Negeri Perlis. Majlis berlangsung di Istana Arau Perlis, Malaysia. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Perlis disambut oleh Yang Berhormat Ahli Dewan Rakyat Parlimen Padang Besar serta persembahan tarian selamat datang. Sejurus berangkat tiba di Istana Arau, baginda dialu-alukan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Said Faizuddin Putra, Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil, Raja Puan Muda Perlis. Baginda kemudian berangkat bersama Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Negeri Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid Raja Perempuan Perlis bagi Majlis Santapan Diraja. Pertunjukan bunga api dan persembahan kebudayaan juga menyerikan sambutan Jubli Perak Pemerintahan Raja Perlis. وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin dimasyhurkan menjadi Raja Perlis ke-7 pada 17 April 2000 selepas kemangkatan ayahanda baginda Almarhum Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Malaysia selepas menghadiri Majlis Santapan Diraja sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail Raja Negeri Perlis yang berlangsung di Istana Arau Perlis. Berangkat bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail Raja Muda Perlis, Yang Amat Mulia Datuk Seri Diraja Said Badaruddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, Tengku Syarif Bendahara Perlis, Yang Amat Berhormat Tuan Haji Muhammad Syukri bin Ramli Menteri Besar Perlis dan Yang Berhormat Tuan Muhammad Azmir bin Azizan, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis selaku Menteri Pengiring. Juga hadir Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berbahagia Sahibus Samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin Mufti Perlis.
Qari negara bertolak ke Thailand bagi menghadiri persembahan membaca Al-Quran pada majlis sambutan Maulid Al-Nabawi. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dengan sokongan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menganjurkan Hari Keusahawanan UNISA 2025. Acara tersebut diadakan selama 3 hari bermula hari ini hingga hari Ahad di BIBD Connect Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Seramai 43 usahawan menyertai Hari Keusahawanan termasuk penyertaan daripada mahasiswa tahun 4 Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam UNISA yang menjalankan perniagaan sebagai sebahagian daripada projek akhir tahun. Orang ramai dialulukan untuk sama-sama memberikan sokongan dalam menggalakkan perkembangan keusahawanan dalam kalangan belia dan komuniti di negara Brunei Darussalam. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Muslimah dan Kumpulan Belia Ibadur Rahman mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Majlis berlangsung semalam di masjid berkenaan. Menyerikan majlis persembahan bacaan Al-Quran beserta terjemahannya. Hadir Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College University Perguruan Ugama Seri Begawan KUP SB. Majlis diselajurkan dengan penyampaian seguh hati galakan kepada 20 kanak-kanak yang mengikuti tadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Agama Islam mengajar umatnya bagaimana cara mengurus pendapatan dan perbelanjaan dengan betul, iaitu dengan bersederhana. Kerana itu, jika menghayati dan mengikuti ajaran agama dalam soal berbelanja dan cara mengurus pendapatan, maka sudah pasti seseorang itu tidak akan terjebak dan terbelenggu dalam beban hutang yang banyak. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk Kesan dan Akibat Lalai Membayar Hutang. Khutbah turut menggariskan walaupun agama Islam tidak melarang umatnya berhutang, akan tetapi berhutang itu bukanlah suatu perkara yang digalakkan. Justru umat Islam dinasihatkan agar menjauhkan diri daripada berhutang. Akan tetapi sekiranya terpaksa juga berhutang, maka hendaklah berniat dan berazam untuk membayar hutang tersebut. Perlu diketahui bahawa perbuatan menzalimi sesama manusia dengan tidak membayar hutang merupakan antara perkara yang boleh menjejaskan keharmonian dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Ia merupakan antara punca utama berlakunya pertengkaran dan permusuhan sama ada sesama ahli keluarga, adik-beradik, saudara mara, sahabat handai, jiran tetangga dan seumpamanya. Oleh yang demikian, janganlah kita terlalu menurut kata hati dan hawa nafsu, kerana berhutang itu memanglah mudah dan senang, akan tetapi membayarnya pula adalah sangat susah. Walau bagaimanapun, mereka hendaklah sentiasa berusaha dan mencari ikhtiar untuk menjelaskan semua hutang yang ada. Negara Brunei Darussalam diundang bagi menghadiri persembahan membaca Al-Quran pada majlis sambutan Maulid Al-Nabawi di Pusat Pentadbiran Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam daerah Nong Chok, Thailand. Pagi tadi, Wakil Qari Negara Awang Haji Muhammad bin Ali, Johan Qari Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan 2024 berlepas ke Thailand bagi membuat persembahan tersebut. Persembahan musabaqah bermula hari ini hingga 20 April. Qari negara disertai bersama pegawai pengiring. Pada majlis tersebut, Thailand juga mengundang beberapa orang wakil dari negara anggota ASEAN
untuk menyertai sama membuat persembahan tilawah Al-Quran tersebut. Bakal jemaah haji yang mengikuti kursus intensif ibadat haji dan umrah bagi musim haji tahun ini melahirkan rasa bersyukur dan berpuas hati dengan kursus yang diadakan dan berpendapat ia sangat membantu dalam memberikan kefahaman serta keyakinan untuk melaksanakan ibadat haji dengan lebih sempurna. Disertai oleh 43 bakal jemaah haji yang sebelum ini belum berkesempatan menyertai kursus berkaitan, kursus intensif tersebut berakhir hari ini. Kursus seumpamanya terus menjadi platform penting dalam mempersiapkan bakal jemaah haji negara menunaikan ibadat dengan tertib, lancar dan penuh penghayatan. Kursus anjuran Jabatan Urusan Haji melalui bahagian bimbingan haji dan umrah bertujuan memberikan pendedahan menyeluruh mengenai pelaksanaan manasik haji dan umrah secara teori dan praktikal sebagai bekalan ilmu kepada bakal jemaah sebelum menunaikan ibadat di Tanah Suci nanti. Masa ni sudah berjinak-jinak dengan aktiviti exercise macam banyak bawa berjalan, di samping saya menjaga pemakanan dan kesihatan-kesihatan yang lain. Kemudian dari segi rohaninya juga menerapkan solat sunnah hajat, semoga dengan doa agar dipermudahkan urusan sampai ke sana nanti. Ada exercise sikit-sikit, berjalan-jalan, berjaga makan, semua, and then segala-galanya kontrol je lah. Rohani, fizikal, mentalnya tu mesti kuat lah. Memberikan perkhidmatan yang selesa, berkualiti dan kos rendah antara matlamat sebuah syarikat pelancongan tempatan kepada mereka yang ingin menunaikan ibadah umrah. Ingin mengetahui lebih mengenai syarikat tersebut, Muhammad Daud Haji Tua ada laporannya. Syarikat Ijtihad Travels dan Berhad ditubuhkan dengan misi memberikan perkhidmatan berkualiti bagi mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah umrah tanpa memikirkan kos yang tinggi. Meskipun baru beroperasi, sambutan daripada orang ramai terhadap syarikat itu amat menggalakkan. Kami ada beberapa pakej yang ditawarkan khususnya untuk menyempurnakan misi utama kami, iaitu memberikan perkhidmatan pakej mampu milik. Alhamdulillah juga banyak juga maklum balas positif diberikan dari jemaah kami yang sebelumnya, terutama dari segi layanan, susunan perjalanan serta juga kemudahan yang disediakan sepanjang tempoh berada di Tanah Suci Mekah. Experience saya bagi pertama kali waktu di sana kira very nervous pasal my first time di sana tu berasa syukur kehadrat Ilahi kerana menjadi panggilannya dan jemputannya di sana. Pertama kali melihat Kaabah tu kira dapat dibayangkanlah macam mana syukurnya dapat menjadi tetamu Allah. Pakej umrah mampu milik kini menjadi pilihan ramai dengan tawaran penginapan selesa, urusan lengkap seperti visa dan pengangkutan. Panduan ibadah oleh mutawif berpengalaman juga memudahkan mereka menjalankan ibadah dengan sempurna dan tenang. Dengan perjalanan yang teratur, pengalaman ibadah akan menjadi lebih bermakna. Muhammad Daud Haji Tua melaporkan untuk Berita RTB. Perkhidmatan pencetakan logam unik menjadikan sebuah perusahaan tempatan mendapat perhatian ramai. Apakah keistimewaan produk pencetakan logam itu? Kita ikuti laporannya. Dengan menawarkan pencetakan logam khusus untuk hiasan rumah, hadiah korporat dan plat perindustrian, Aspiration Design memperluaskan rangkaiannya dengan pembuatan dan reka bentuk grafik. Melalui penggunaan teknologi, Aspiration Design bukan sahaja menghasilkan visual menarik, bahkan meningkatkan ketahanan produk berbanding bahan lain seperti kertas atau plastik. Untuk menghasilkan pencetakan logam, saya memerlukan 2 hari. Tapi kemungkinan lebih disebabkan kadang customer mau design ini kadang buat sesuai siap punya size sama mau ubah sesuai sebelum pencetakan. So setakat ini yang size kami ada is
size A5 dan size A4. And size yang lebih besar kemungkinan akan tiba di masa depan lah. Berikutan sambutan menggalakkan, pengusaha tempatan ini merancang untuk menghasilkan cetakan logam berkualiti seperti ayat-ayat Al-Quran, trofi dan perhiasan. Setakat ini saya naik taraf saya punya quality produk, iaitu sekarang jadi glossy HD dan anti karat. So tidak perlu ingaukan macam ya bertagarkannya orang. So ini lebih tahan lama lah. So walaupun di luar rumah pun dapat. Kreativiti dan inovasi yang digunakan dalam penghasilan produk cetakan logam dijangka dapat membantu menghasilkan produk-produk berkualiti bukan sahaja bagi pasaran tempatan, bahkan luar negara. Laporan Nur Adiba binti Abu Wah Muhammad Ridwan untuk Berita RTB. Persatuan Keselamatan Siber Brunei dengan kerjasama Cyber 673, Kolej Perniagaan Laksmana SPI Brunei, Women in Cyber Security Brunei dengan sokongan Cyber Security Brunei menganjurkan acara wanita dalam siber petang tadi. Acara tersebut diadakan di Kolej Perniagaan Laksmana. Acara tahun ini bertemakan She Secures Women Leading Cyber Defense, bertujuan memberi inspirasi, memperkasa dan menghubungkan wanita dalam bidang keselamatan siber. Acara termasuk perbincangan panel melibatkan beberapa pemimpin wanita dalam keselamatan siber dan teknologi di negara ini. Ia juga melibatkan beberapa siri aktiviti bertujuan mengongsikan kepimpinan wanita dalam lanskap siber yang terus berkembang. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan kini membukakan penyertaan orang ramai bagi peraduan fotografi sebagai satu lagi upaya dan tindakan jabatan untuk mengangkat karya seni foto terbaik dan berkualiti. Tarikh tutup penyertaan peraduan pada hari Khamis 29 Mei pukul 4 petang. Borang serta gambar peraduan hendaklah dihantar kepada urus setia peraduan fotografi bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan tingkat 2 Dewan Bahasa dan Pustaka, Lapangan Terbang Lama Brakas. Antara tujuan peraduan untuk menggalakkan masyarakat menghargai keunikan dan keindahan negara Brunei Darussalam termasuk acara kenegaraan dan alam semula jadi.